Kepada semua wartawan. Pada pagi ini saya turun di kawasan Parlimen Bangi. Kami berada di kawasan Sungai Chuah Kajang, iaitu berada dalam kawasan Parlimen Bangi untuk memberikan sokongan dan solidariti selepas pengumuman saudara Dr. Ong Kian Ming yang telah pun pada 2 hari yang lepas mengumumkan beliau tidak akan bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-15. Bersama saya pada pagi ini ialah saudara Enyong Henwa, Timbalan Pengurusi DAP Selangor, yang juga adun Balakong, adun Seri Kembangan, saudari Wong Suki adun Balakong, dan juga saudari Lily penyeraras Dun Semenyih, dan juga ramai ahli-ahli DAP di kawasan Parlimen Bangi dan juga unit tindak Parlimen Bangi. Saya turun untuk menyatakan penghargaan saya dan juga ucapan terima kasih kepada sumbangan dan khidmat bakti yang telah pun diberikan oleh Yang Berhormat Saudara Dr. Ong Kian Ming, yang telah pun berkhidmat sebagai ahli parlimen selama 2 penggal, iaitu untuk ahli parlimen sedang pada penggal 2013 hingga 2018 dan ahli parlimen Bangi pada penggal 2018 sehingga kini. Walaupun beliau telah pun mengumumkan yang tidak akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15, tetapi beliau telah berbincang dengan saya. Kerja-kerja kawasan tidak akan terjejas. Semua kerja kawasan dan tanggungjawab beliau sebagai ahli parlimen akan tetap dijalankan seperti biasa sehingga tempoh parlimen ini berakhir. Dan beliau akan terus memimpin DAP di Parlimen Bangi untuk memastikan semua tugasan dan juga kerja-kerja kita di kawasan dan juga kerja-kerja kawasan ini dapat dijalankan dengan baik dan diteruskan. Begitu juga peranan beliau sebagai ahli parlimen akan diteruskan. Malah pada bulan lepas saya telah pun melantik beliau sebagai jurucakap DAP untuk hal ehwal perdagangan antarabangsa dan perindustrian ataupun jurucakap untuk MITI. Seperti yang saya telah nyatakan, Dr. Ong Kian Ming adalah seorang ahli parlimen yang amat cemerlang. Beliau telah menjalankan tanggungjawab dan tugasnya dengan baik dan banyak memberikan bantuan kepada kepimpinan pusat DAP, khususnya dalam beberapa perkara yang merupakan bidang pengkhususan beliau, seperti analisa pilihan raya, analisa kawasan-kawasan di setiap kawasan di seluruh negara, dan juga beliau banyak menggubal dasar-dasar dan polisi bagi pihak DAP dan juga Pakatan Harapan, terutamanya dalam bidang ekonomi, dalam bidang perindustrian. Dan beliau juga banyak memberikan cadangan kepada parti dan juga kepada kerajaan negeri, khususnya kerajaan negeri Selangor semasa pandemik COVID-19. Apakah peranan kerajaan dan dasar yang boleh membantu menangani wabak COVID-19 dan juga dasar-dasar untuk membantu SME dan sebagainya. Semasa pandemik COVID-19, beliau juga melaksanakan banyak inisiatif untuk membantu rakyat, khususnya di kawasan Parlimen Bangi dan juga perusahaan kecil dan sederhana SME. Banyak usaha telah dijalankan dari segi melaksanakan suntikan pertama dan suntikan kedua untuk mempercepatkan proses, membantu mengadakan lebih banyak PPV, dan juga banyak usaha untuk membantu syarikat-syarikat kecil dan sederhana berdepan dengan pandemik COVID-19.
Jadi semua ini adalah usaha beliau sebagai ahli parlimen kawasan Bangi, dan saya yakin beliau telah pun mewakili DAP dengan sebaik-baiknya. Dan ini merupakan satu usaha yang sangat penting dan satu pencapaian yang penting untuk masa depan parti terus mendapat sokongan daripada pengundi dan juga rakyat, khususnya di negeri Selangor. Berkenaan dengan Parlimen Bangi ini, dia merupakan satu kawasan parlimen yang mencabar dari segi jumlah penduduk yang begitu ramai. Parlimen Bangi akan menjadi kawasan parlimen yang paling ramai pengundi di seluruh negara pada pilihan raya umum ke-15, iaitu jangkaan kita dia akan melebihi 300,000 pengundi menjelang PRU ke-15. Sekarang pun sudah mencecah 298,000. Jadi pertambahan pengundi setiap bulan apabila sampai pilihan raya umum ke-15, kita yakin bahawa Parlimen Bangi akan ada lebih 300,000 pengundi baru. Dan daripada 300,000 pengundi baru ini, hampir 10% adalah pengundi di bawah umur 21 tahun, iaitu di antara 18 hingga 21. Jadi kawasan parlimen ini merupakan satu kawasan parlimen bukan sahaja dengan penduduk yang ramai, dengan penduduk yang padat, tetapi juga merupakan satu kawasan parlimen yang sangat muda, iaitu ramai anak muda yang duduk di kawasan parlimen ini. Jadi ini merupakan satu cabaran yang besar kepada siapa-siapa sahaja calon kita yang akan bertanding di kawasan parlimen ini. Kerana parlimen ini besar, ramai penduduk, dan juga merupakan satu parlimen yang merupakan parlimen campuran. Demografi kawasan parlimen ini ialah satu kawasan parlimen yang hampir mirip kepada demografi kita di peringkat kebangsaan, iaitu lebih 52% pengundi di sini adalah daripada kaum Melayu, pengundi Melayu, hampir 38% pengundi Cina, dan lebih kurang 10% pengundi India. Jadi merupakan satu mixed constituency, satu kawasan parlimen campuran dengan pelbagai kaum, dengan pengundi yang ramai dan juga anak-anak muda yang ramai. Jadi ini merupakan satu kawasan parlimen yang sangat mencabar kepada DAP. Satu kawasan parlimen ini dia hampir boleh dipecahkan kepada 3 ataupun 4 kawasan parlimen. Kalau berbanding dengan kawasan parlimen yang lain, 300,000 pengundi itu hampir 4 kawasan parlimen secara purata. Kerana kebanyakan kawasan parlimen kalau di Kuala Lumpur pun 80,000, 90,000. Jadi satu Bangi ini boleh dikira hampir 4 kawasan parlimen. Tetapi ahli parlimen hanya satu. Adun 3 adun. Jadi kawasan ini adalah satu kawasan yang sangat besar, ramai penduduk, dan apabila ramai penduduk, sudah tentu cabarannya lebih banyak. Jadi ini merupakan satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh parti bagaimana kita menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Sudah tentu saya akan terus mendapat pertolongan dan sokongan daripada Dr. Ong untuk memastikan sesiapa sahaja yang akan dicalonkan untuk kawasan parlimen ini akan terus mendapat sokongan daripada pengundi dengan bantuan penyandang kawasan ini, Dr. Ong Kian Ming. Sudah tentu kita memerlukan masa untuk calon baru bergerak di kawasan ini untuk mengenali kawasan ini dan juga dapat berjumpa dengan pengundi-pengundi di sini, dan bukannya tunggu sehingga pembubaran parlimen baru kerja ini dimulakan. Dan ini merupakan salah satu faktor mengapa beliau mengumumkan keputusannya pada 9 Mei yang lepas, supaya memberikan masa yang lebih panjang
kepada parti untuk mengenal pasti calon yang sesuai untuk kawasan parlimen ini, dan apabila calon itu telah dikenal pasti, boleh bergerak dengan lebih awal di seluruh kawasan. Kerana apabila sampai parlimen dibubarkan, tinggal beberapa minggu, memang tidak cukup masa untuk calon baru bergerak di kawasan ini. Saya ucapkan terima kasih di atas pengorbanan ini, kerana sikap bertanggungjawab ini memudahkan parti. Seperti yang kita kata, kita banyak berusaha untuk membujuk beliau supaya terus bertanding, tetapi beliau mengatakan keputusannya telah pun dibuat dan tidak berganjak daripada keputusan itu. Maka kita menghormati keputusan tersebut. Tetapi satu semangat yang bertanggungjawab, iaitu memastikan transisi ataupun transition ini dapat dilakukan dengan yang terbaik untuk memastikan DAP akan terus menang di kawasan Parlimen Bangi. Ini satu sikap yang saya amat menghargai, kerana ini merupakan satu sikap yang bertanggungjawab. Walaupun beliau tidak bertanding, tetapi nak pastikan calon DAP yang seterusnya akan terus mendapat mandat daripada pengundi di kawasan Parlimen Bangi. Dan itu sebabnya saya turun secara peribadi pada hari ini dan berterima kasih kepada beliau, dan juga berterima kasih kepada pasukan DAP Parlimen Bangi. Dan saya nak kata bahawa semangat perjuangan DAP akan kekal, dan pastikan Parlimen Bangi akan terus diwakili oleh DAP dan Pakatan Harapan selepas PIU yang ke-15. Okey, ada soalan? Calon pengganti belum lagi, sebab beliau baru 2 hari saja umumkan tidak bertanding. Kita tak cari pengganti dia sebelum dia buat pengumuman. Jadi kita sebelum 9 Mei, sebelum beliau membuat pengumuman, kepimpinan pusat memang berharap beliau akan mengubah fikirannya. Tetapi beliau telah pun membuat keputusan dan membuat pengumuman pada 9 Mei. Jadi seperti yang saya katakan, proses untuk kita mencari pengganti akan bermula. Dan itu juga salah satu sebab saya turun hari ini untuk berjumpa dengan akak umbi kita, untuk memberikan sokongan dan juga memberikan satu kepastian bahawa kesinambungan perjuangan kita akan diteruskan. Sebab perjuangan parti bukannya berdasarkan kepada individu. Saya berterima kasih kepada semua pemimpin, kepada semua ahli. Tetapi perjuangan parti mesti diteruskan, menjangkaui mana-mana individu. Dan penggantinya akan dicari. Dan kita sudah tentunya ada ramai calon-calon potensi. Dan kawasan ini seperti yang saya katakan, dia ada pelbagai faktor. Ramai pengundi muda ramai, kawasan campuran. Jadi semua faktor ini akan diambil kira untuk mencari pengganti yang sesuai. Dan sudah tentu apabila kita menamakan calon Parlimen Bangi nanti, bukannya calang-calang calonnya. Mestilah seorang calon yang berwibawa, seorang calon yang kita yakin boleh mendapat kepercayaan dan sokongan daripada pengundi. Dan sebagai Setiausaha Agong, saya memberikan kepastian ini bahawa proses untuk mencari pengganti di Parlimen Bangi ini akan diberikan perhatian yang serius. Dan kita akan mencari seorang pengganti yang kalau tidak lebih hebat daripada Ong Kian Ming pun setanding dengan beliau dari segi kewibawaan dan juga kelayakan calon tersebut. Well, as far as I know, and as far as the only MP so far has made announcement is only Dr. Ong Kian Ming. No other announcement has been made. No other decisions have been made by any other MPs. But in every election, there will definitely be renewal. There will definitely be new candidates emerging in each and every election.
as I mentioned just now, we appreciated the contribution of every leader and every MP in the party. But the struggle of the party is not about any particular individual. So no one is indispensable. So party struggle must go on. And one thing good about the DAP is that other parties are fighting tremendously to become candidate. Well, some of our incumbents, like Dr. Ong, I mean, no one ever said that he will not be fielded in the next election, but he made his own decision not to contest. So this is something special about the DAP. So other parties are worried about not getting the candidature. Our parties are, I know some of our incumbents are talking about not contesting. But as I said, this is the spirit in the DAP, and any decision made by any particular MPs must base on responsibility. And being a responsible MP, a responsible leader, he make that decision and he makes sure that there is a proper transition. That is something very important. As I mentioned, I have not received any other decision or information about any other MPs. I'm not sure who told you about that. But again, I mentioned that party struggle must go on. And every election, every general election, definitely there will be new faces emerging. And that is part and parcel of our renewal process. Yes. Well, I was informed right after the National Congress, right after I took over as the SecGen. He spoke to me. We spoke privately. So he informed me about his decision. But being a party leader, nothing can surprise me. So I have to be prepared to be surprised every day. Will the next Bami candidate be restricted to existing graduates who are already in Bami, or will the outsiders be counted? No such restriction. No such restriction. No. I mean, potential candidates can be anybody. As you know, parliamentary candidate, the condition is very simple. As long as you are a Malaysian citizen, you are 21 years old and above, and a DAP member, then you are eligible. As I said, I do not know how you concluded there are more DAP leaders want to take a break. So far, only two. Saudara Lim Kit Siang has made his decision to retire from electoral politics, and Ken Ming is taking a sabbatical, a political sabbatical, if I may say so. And I said, as I mentioned just now, it's not the confidence of the public to the party as a whole. It's not to any particular individual. So it's not a question of if there are leaders who are not contesting. It doesn't mean that they are leaving the party. Lim Kit Siang is not leaving DAP. Ong Keng Ming is not leaving DAP. But we have to change the perception of the public. Politics is not just about frontline. Politics is not just about being an MP or being an adun. Politics is a struggle. Politics is a mission of how to make the country better. So, party leaders and party members play different role in different time. Even if they are not in frontline politics, they can still play a role, which is a very important role. I mean, I will rob him in and his expertise to help us in the election and also in policy formulation and so forth. So, politicians can play different role. Lim Kit Siang does not contest in the next election doesn't mean that he will not contribute to the party. So that is something that we must take into consideration, and we must impress upon the public that this is not a case that leaders like Kit Siang and Ken Ming is leaving the struggle. They are not leaving DAP. They are not quitting DAP. Today I'm sitting next to him. So it's not a question of if one decides not to contest in the election,
that is the end of their political struggle. That is not the case. Okay. Ada soalan lain? Daniel from FMC on the younger generation in DAP. Are you confident in their abilities and moving forward? You spoke about renewal, so how confident are you in the newer faces? Of course, I'm confident in our new faces and younger leaders. The party has always have confidence in young people. Every leader in the DAP started at a young age, from Lim Kit Siang to Lim Guan Eng to Anthony Loke. All of us started in the 20s. So if the party has no faith in young people, then the party will not come so far. So leaders must be given opportunities, and young people must be given that confidence to take new challenges. As far as the DAP is concerned, we have always have confidence and fielded young candidates in every election. That's why right now, currently, our cohort right now, most of our MPs are probably in the 40s. Just like my generation, I started in the 20s. But after a few general elections, I'm already in my 40s right now. So it's also time right now for us to give opportunities to the younger one. The younger means that those in the 30s and those in the 20s in the next election. So that once they are given the opportunities, they can take up the mantle of leadership, they can shine, they can face challenges. Over time, they will gain experience and they will gain their confidence. Maybe just to add on to that, one of the reasons why I feel very secure in making my announcement is that I see that there are a lot of young DAP leaders who can step up and also carry on the responsibility of leading the country in different areas. And I'm also confident in Anthony Loke's leadership as the new Secretary General to give opportunities to many of these young DAP leaders for them to have a bigger role to play in the next general election and beyond. So this is part and parcel of the party renewal process. I was given an opportunity to contest in Serdang in 2015, and that seat was vacated by a young person, Teo Ni Ching, who went to Kulai. So I think for people who say that why am I making the announcement now, when I am not really that old, I think that the party has proven itself to have a track record of promoting and allowing young, capable leaders to step up, gain experience, and to lead the country to a better future. (讲华语 OK。今天我来邦义国会选区，要来特地感谢我们的邦义的国会议员王建民博士，因为在2天前他宣布他在下一届大选不会上阵，国会选区不会上阵大选。这个决定呢，他在之前大概1-2个月前他已经告诉我。但是他在509那一天做出这个宣布，那么我们尊重他的这个决定。但是这个决定呢，还有这个宣布呢，是一个非常负责任的一个做法，因为他必须要给予足够的时间给党做出准备，还有找出适合的人选来上阵这个国会选区在下届大选。刚才我说的这个国会选区是一个非常充满挑战性的一个国会选区，因为这个国会选区会在下一届大选全国最多选民的一个选区，它这个选区有超过30万选民，比起其他国会选区呢，一个国会选区，一个邦义国会选区等于差不多4个国会选区。因为如果普通的一般的国会选区最多是大概7万到8万个选民，这个选区有超过30万，加上这个选区呢，
它是一个混合选区，马来选民占了差不多52%，华裔选民38%，还有18%是印裔选民，所以它是一个混合选区，代表马来西亚人民的这个结构，还有它也有很多年轻的选民，大概18%是不超过21岁的，所以可以说是全国最多选民、最年轻选民的一个选区之一。所以各种的这个因素呢，我们必须要找出一位最适合的人选来上阵这个选区。所以必须要新的候选人也必须要有足够的时间来了解这个选区，跑动这个选区，让当地选民认识我们的候选人。所以王建民博士有这样的一个安排，他自己的意愿已经告诉党做出这个宣布，也给予一个足够的时间来做出有一个空间来我们安排呢。我感谢他有这样的责任感，所以他有答应我。虽然他做出这个宣布，但是他的这个选区的工作，还有确保我们下一届的候选人的这个准备工作呢，他都会协助，他会确保下一届大选我们还能够保得住这个国会选区。虽然上一届大选我们以一个非常大的一个多数票，我们赢6万多是吧68000啊，68000 ？68,000啊，我们以68,000的这个多数票赢到这个选区，但是我们不能够自满，我们也不能够过度的有信心，因为每一届的大选的情况都不同。虽然多数票我们很高，但是我们都必须要做好这个最好的准备工作。那么也要确保我们的代表行动党的下一届的候选人都是肯定有能干，能够得到选民的认同，还有选民的这个信心，才能够确保行动党继续能够捍卫这个国会选区。所以身为党秘书长，这个是我们的责任，要确保我们党的准备都能够应付来届大选，特别是一个这么大的一个选区，肯定呢我们的准备功夫也是要加倍的。我要趁这个机会要感谢我们所有的行动党的党员，因为在芒益国会选区或者在任何一个国会选区，我们的胜利不是靠一个人，不是单单靠候选人，候选人肯定是重要，但是每一个党员都扮演重要的角色，因为如果没有得到党员的这个配合，我们在面对选举的面对这个大选的时候呢，肯定会有很多的困难。所以在芒益，建民博士他已经制造一个很强大的队伍。他过去几年来，除了选区工作，除了他国会的责任，还有扮演他副部长的这个角色的时候，已经得到很多选民的这个信心。但是他也是配合我们当地的这些基层，建立了一个很强大的队伍。所以我们感谢有这样的队伍。那么确保呢，下一届我们来攻打这个选区的候选人，也是有一个很大的基础，它不是从零开始，已经有一个很大的基础的。加上我们当地芒益国会选区，我们有我们行动党的州议员，包括乌拉嘎，也是在芒益国会选区里面，所以我们配合每一个支部、每一个基层领袖，都有一股很大的力量，所以我们有信心，下一届大选我们还能够面对这个选战的这个挑战。还有我们希望呢，就是无论我们决定委派哪一位候选人，我们都能够得到广大的行动党的这个基层，还有当地选民的这个支持和认同。
Okay.